KPDN kaji wujudkan inisiatif Amanah Saham Rahmah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kewasaran Hidup KPDN sedang mengkaji untuk mewujudkan inisiatif Amanah Saham Rahmah bagi membantu keluarga miskin tegar di negara ini. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata, inisiatif tersebut membantu mengurangkan beban kewasaran hidup sekaligus memberi pendapatan berterusan kepada golongan itu. Menurutnya, menerusi amanah berkenaan, sejumlah wang akan dilaburkan oleh kerajaan di bawah syarikat tertentu dan dividen daripada pelaburan itu akan diberikan kepada keluarga yang memerlukan, manakala wang pokok yang dilaburkan itu tetap milik kerajaan. Ini satu idea di mana kita berfikir berkenaan nak menitik noktahkan kemiskinan tegar. Sebab ada kumpulan yang tidak boleh bekerja. Kalau kita beri peluang pekerjaan pun tak boleh bekerja. Apabila kita buat Amanah Saham Rahmah ini, dia macam letakkan 100,000 di dalam satu wang tabung untuk dilaburkan dan dividen itu diberikan setiap bulan kepada keluarga-keluarga ini. Jadi prinsipal itu duit kerajaan dan tidak hilang, tetapi dividen itu boleh diberikan kepada keluarga-keluarga miskin tegar ini. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Jabatan Peguam Negara menegaskan pihaknya tidak mempunyai alasan munasabah untuk teliti semula semua kes yang telah dipertuduhkan di mahkamah. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan, Jabatan Peguam Negara memaklumkan setiap keputusan pendakwaan dibuat setelah meneliti sepenuhnya semua keterangan penguatkuasa serta menurut undang-undang. Ia susulan laporan media yang dikeluarkan Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin di laman Facebooknya semalam yang mendesak Jabatan Peguam Negara supaya mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Perikatan Nasional PN bagi tujuan ditarik balik. Ia berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 15 Ogos 2023 hanya melibatkan 4 pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Namun 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Jabatan Peguam Negara menegaskan tiada sebarang campur tangan politik atau tekanan bagi memulakan apa-apa pendakwaan. Pihaknya memandang serius kenyataan yang cenderung menjejaskan kredibiliti jabatan itu dan menggesa semua pihak supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan. Menangani isu keterjaminan makanan dalam negara, Kementerian Pengajian Tinggi menggesa lebih banyak universiti terlibat membantu seitu memandangkan punyai kepakaran dan penyelidikan yang boleh mengembangkan lagi sektor pertanian. Menterinya Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata strategi akan dirangka bagi memaksimumkan pelbagai pusat kecemerlangan dan program pusat kecemerlangan pendidikan tinggi yang ada di semua IPT. Universiti dan sektor pendidikan tinggi mempunyai peranan untuk dimainkan bagaimana kita boleh menyumbang untuk kita mengatasi cabaran yang dihadapi oleh negara dalam soal ni. Jadi saya harap supaya seminar sebegini akan dapat dilakukan secara tahunan yang mengumpulkan segala bijak pandai, berkongsi pengalaman bukan saja daripada dalam negara tetapi juga daripada luar negara. Beliau menyatakannya pada persidangan keterjaminan makanan kebangsaan di UPM. Dalam pada itu, 2 jenis varieti padi baru diperkenal UPM iaitu Padi Putra 1 dan Padi Putra 2 yang dijangka beri pulangan tinggi kepada pesawah sekaligus meningkatkan hasil padi negara.
Kementerian Sumber Manusia akan terus mempergiat usaha mengurangkan kadar pengangguran. Menterinya V. Sibakumar berkata walaupun kadar pengangguran bagi suku pertama tahun ini mencatat penurunan, namun usaha berterusan perlu dilaksana. Kadar pengangguran negara adalah lebih kurang 4.1% dan pada tahun ini, pada suku pertama tahun ini, tahun 2023, kadar pengangguran telah berkurangan kepada 3.5%. Jadi kita dapat melihat bahawa berlakunya penurunan dari segi kadar pengangguran. Tetapi adakah kita berpuas hati dengan kadar ini? Walaupun kita boleh menganggap ini sebagai kita telah mencapai guna tenaga penuh, tetapi usaha-usaha terus diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk kita mengurangkan kadar pengangguran, terutamanya kadar pengangguran dari kalangan belia-belia dan juga dari kalangan graduan-graduan. Beliau juga yakin pelaksanaan karnival pekerjaan berskala besar yang dianjurkan Perkeso berupaya membantu mengurangkan kadar pengangguran. Malaysia berada di tangga ke-103 daripada 146 negara dalam merapatkan kesesamaan gender berdasarkan Global Gender Gap Report 2022. Antara faktor mempengaruhi kedudukan itu adalah penyertaan wanita dalam tenaga buruh yang rendah dan kurang keterlibatan dalam kelompok pembuat keputusan. Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara, Dato' Seri Rohani Abdul Karim berkata, jurang kesesamaan gender dan diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan boleh dihapuskan. Antara cara boleh dilaksana ialah setiap anggota masyarakat memainkan peranan masing-masing. Yang sama dalam semua aspek kehidupan. Jadi kita di LPPKN, kita menggunakan konsep ini untuk memberi peranan kepada semua. All are important. Jadi bila mereka besar, tak adalah timbul jurang sebab dia nampak semua kita adalah sama. Antara anak lelaki, anak perempuan. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir dalam forum bersempena sambutan Hari Penduduk Sedunia 2023 di Ibu Negara. RM254.3 juta diperuntukkan Kerajaan Negeri Johor dan Persekutuan bagi melaksana program-program pembasmian miskin tegar sepanjang tahun ini. Menteri Besar Dato' Wan Hafiz Ghazi berkata atas inisiatif itu jumlah miskin tegar di negeri itu telah turun daripada 4,378 ketua isi rumah KIR pada Mac lepas kepada 3,270 KIR Ogos tahun ini. Menurut beliau, perkara itu menunjukkan keseriusan serta tekad kerajaan dalam menyelesaikan isu kemiskinan di Johor. Katanya lagi, beberapa langkah turut dibincangkan bagi mencari satu mekanisme baru yang lebih kondusif dan terancang. Perbincangan melibatkan seluruh jabatan, agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, khususnya program keluarga angkat, menyediakan peluang pekerjaan serta memberi bantuan bersasar. Beliau berharap seluruh jabatan dan agensi berkaitan terus sama-sama turun padang memastikan segala perancangan yang dibuat mengikut pelan yang dirancang agar seluruh rakyat negeri mendapat manfaatnya. Dato' Wan Hafiz juga menzahirkan harapan agar golongan rentan di Johor terus terbela dan hasrat kerajaan dalam menoktahkan sifar miskin tegar menjelang 2027 tercapai. 6 projek loji rawatan kumbahan dan rangkaian paip di sekitar Ipoh dijangka mengalami kelewatan. Meskipun sudah melebihi 90% kemajuan, namun sebahagian kerja-kerja di kawasan tersebut memerlukan masa. Berikutan terdapat struktur bongkah batu bawah tanah yang menghalang kerja-kerja pemasangan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, projek berkenaan sepatutnya siap pada pertengahan September 2023 namun dijangka lewat sehingga penghujung November tahun ini. Tapi kalaulah sampai mereka kerja bulan November, so ada pula benda-benda lain yang mereka temui, mungkin mereka akan berbincang dengan pihak advokasi untuk tambah untuk 6 lokasi ini saja, bukan keseluruhan pula. Kemungkinan mereka akan minta pertambahan masa lah, kalau tidak mereka kena bayar.
Perkembangan projek akan terus dipantau bersama Majlis Bandaraya Ipoh. Situasi terkini runtuhan bangunan di Blok A bangunan Sri Desa Kuchai, Kuchai Lama, Kuala Lumpur. Pihak bomba telah mengosongkan premis terjejas sebagai langkah berwaspada jika berlaku runtuhan. Selain itu, pihak Ikram juga sedang membuat tinjauan di premis terbabit. Semalam, struktur bumbung bangunan 5 tingkat itu runtuh dan menghempap 10 buah kereta. Pihak polis, bomba, pertahanan awam dan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menutup sementara kawasan tersebut. Tiga lelaki ditahan dalam 2 serbuan yang dijalankan serentak semalam. Ketiga-tiga lelaki tempatan itu ditahan bersama pelbagai jenis dadah di seberang perai Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin berkata serbuan dibuat pada jam 4.30 petang di sebuah rumah masing-masing di seberang perai selatan dan seberang perai tengah. Siasatan mendapati ahli sindiket itu menjadikan rumah yang disewa di Simpang 4 sebagai makmal haram untuk memproses dadah. Selain dadah, turut dirampas 6 buah kenderaan antaranya Toyota Alphard, BMW, Honda dan Mitsubishi Triton. Hasil ujian serangan air kencing mendapati ketiga-tiga suspek negatif dadah. Kesemua diraman sehingga 21 Ogos ini untuk siasatan lanjut. Polis sedang memburu seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian ragut rantai emas milik seorang pembantu kedai di sebuah kedai kosmetik di Jalan Skerat Kampung Sungai Tongka, Sungai Petani, Kedah semalam. Perbuatan suspek berjaya dirakam CCTV di dalam dan luar kedai sebelum tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan berkata dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 pagi itu, mangsa wanita berusia 31 tahun berada seorang diri di dalam kedai sebelum didatangi suspek tidak dikenali yang memakai topi keladar warna merah. Suspek memberitahu mahu membeli produk. Semasa mangsa sedang memberi penjelasan berkaitan produk, suspek secara tiba-tiba meragut rantai leher emas yang dipakai mangsa. Mangsa cuba melawan namun terjatuh. Suspek kemudian berlari keluar dari kedai dan beredar dengan menaiki sebuah motosikal yang diletakkan di bahagian hadapan kedai. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami lebam di bahagian leher dan mengalami kerugian kira-kira RM3,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki ditahan selepas memandu sebuah kereta disyaki kenderaan klon. Kenderaan tersebut ditahan unit operasi Pool B Aman 6 Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah dalam satu sekatan jalan raya di kilometer 8 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bukit Kayu Hitam. Pengarah JPJ Kedah, Aman Shah Hashim dalam kenyataan memaklumkan semasa ditahan, kenderaan jenis Honda Civic itu dipandu oleh seorang lelaki yang berusia lingkungan 30-an. Kenderaan tersebut telah disita di bawah Seksyen 64/1 APJ 1987 dan dibawa balik ke pejabat untuk siasatan lanjut. Dalam operasi yang sama, 154 kenderaan telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 26 kenderaan telah diambil tindakan dan 69 notis pelbagai kesalahan telah dikeluarkan. Antara kesalahan dikesan ialah tidak mempunyai lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada perlindungan insurans dan lain-lain kesalahan teknikal kenderaan. Penguatkuasaan berterusan akan dilakukan bagi memastikan undang-undang jalan raya sentiasa dipatuhi demi kebaikan semua pihak. Sebanyak 2,542 kes demam denggi dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-31, meningkat 114 kes atau 4.7% berbanding 2,427 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, 2 kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan pada minggu berkenaan. Datuk Dr. Muhammad Razi berkata kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini ialah 71,193 kes berbanding 32,521 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Manakala 49 kematian dilaporkan berbanding 22 kematian bagi tempoh sama tahun lalu.
Bilangan lokaliti hotspot menurun dengan 86 lokaliti hotspot dilaporkan berbanding 93 lokaliti hotspot pada minggu sebelumnya. 69 lokaliti berada di Selangor, wilayah Persekutuan 7, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Perlis, Kedah masing-masing 3, manakala Negeri Sembilan dan Sabah masing-masing 2 lokaliti. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Info niaga, kegiatan pengambilan untung sederhana membabitkan saham wajaran tinggi terpilih menyaksikan Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi sejajar sentimen lemah bursa serantau. Indeks FBM KLCI naik 2.24 mata kepada 1,462.52 mata setakat pukul 12.35 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan AIM Flex naik 2.5 sen kepada 18.5 sen, Kelasita kekal pada 7.5 sen, manakala UMS meningkat 4 sen kepada 61 sen. ABNB pula muncul kaunter saham paling untung naik 10 sen kepada RM3.59. Manakala saham genting bertambah 10 sen kepada RM3.59 dan MPI naik 10 sen kepada RM27.80. Ringgit memulakan urus niaga pagi tadi lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat yang mengukuh didorong data jualan runcit negara berkenaan yang lebih tinggi daripada jangkaan. Pada pukul 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.63 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.41 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.839 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.05 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.07. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM dan Richworks International sedang berhad bekerjasama melaksanakan program bimbingan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Presiden DPMM Nur Syahrin Hamidun berkata program yang bertujuan meningkatkan potensi perniagaan itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 ahlinya serta usahawan lain. Kita dapat feedback usahawan-usahawan especially Melayu ni dia ada masalah dengan pinjaman daripada bank. Jadi faktor utama contoh tidak tahu menguruskan dia punya financial statement, audit report, projected cash flow, company profile pun tak berapa nak ada. Jadi pada kita ini adalah antara area-area walaupun nampak kecil tak ada company profile, tapi itu adalah antara kriteria yang membuatkan dia tak dapat loan daripada bank lah. Jadi benda-benda kecil ni pada kita kalau kita betulkan, of course kita akan dapat meningkatkan lagi dia punya prestasi perniagaan. Pengerusi Richworks, Datuk Dr. Azizan Osman pula berpendapat usahawan perlu bersedia dan meningkatkan ilmu, kemahiran serta strategi bagi berdepan keadaan polikrisis yang dijangka berpanjangan. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Perkembangan sukan, sasaran untuk ke final kejohanan bola sepak AFF bawah 23 tahun di Thailand bukan sesuatu yang mustahil. Fokus pada persiapan dan memberi sepenuh komitmen ketika perlawanan adalah antara kunci utama untuk merealisasikannya. Bagi pemain negara Muhammad Ubaidullah, mereka perlu berani menyahut cabaran yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tersebut. Bagi saya, of course setiap kejohanan yang kita sertai, kita cuba untuk menjuarai
Dan realistik tu memang realistik sebab kita cuba buat yang terbaik walaupun persiapan kita singkat, tapi ni salah satu cabaran untuk kita dan kita akan sahut cabaran tu dengan positif lah. Sementara itu, bagi Muhammad Aiman Afif, keserasian antara semua pemain kini bertambah baik. Dia percaya gandingan muka lama dan baru mampu membawa pasukan itu mara lebih jauh. Memang ini satu tanggungjawab yang besar, tapi dengan players yang ada, saya rasa kita boleh jadikan ini sebagai satu tim yang baik untuk kita main dalam tournament. Kejohanan AFF beberapa 3 tahun ini akan bermula esok hingga 26 Ogos. Mengikut jadual, perlawanan anak buah Elam Barasan akan memulakan sangan kumpulan berdepan Indonesia pada 18 Ogos sebelum bertemu Timor Leste 4 hari kemudian. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad paduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.